Tak sampai beberapa minit, walkie-talkie Kamil ni berbunyi. Dia ingatkan si Tahir ni yang walkie-talkie dia. Tapi, rupa-rupanya suara perempuan yang keluar. Dan dekat walkie-talkie tu terdengar suara perempuan mengilai. Hi, welcome back to my channel, Sabrina Osman. Hari ni aku nak share cerita tentang muzium yang berhantu. Macam yang korang tahu, dalam Malaysia ni, setiap negeri ada pelbagai muzium. Tak kisahlah muzium tu muzium yang kecil-kecil ke, muzium yang besar-besar ke. Tapi macam yang korang tahu, memang ada muzium di setiap negeri. Hari ni aku nak ceritakan tentang muzium yang berhantu tu dan korang kena tekalah muzium tu muzium yang dekat negeri mana. Korang boleh komen dekat bawah. Kalau korang nak tahu, muzium ni adalah sebuah tempat penyelidikan dan juga pendidikan untuk mengkaji sesuatu perkara dan pusat penyimpanan khazanah negara. Contohnya, ada koleksi macam artifak kan, macam keris-keris, macam patung-patung. Patung-patung tu dia buatlah bentuk-bentuk macam zaman-zaman paleolitik dulu kan. Orang dulu dia pakai pakaian macam mana, ataupun zaman-zaman hang tua, ataupun seni bina mural. Jadi hari ni aku nak ceritakan tentang satu muzium perang. Jadi korang kena teka kat mana, korang boleh komen dekat bawah. Muzium ni dikatakan kubu pertahanan yang dah berusia 85 tahun. Jadi katanya menyimpan 1001 misteri sampai ke hari ni. Mostly yang mengalami perkara-perkara seram ni adalah daripada pengunjung sendiri. Diorang yang sharekan cerita-cerita seram tu. Ada satu pekerja dekat muzium tu, dia berkongsikan cerita yang pelik tapi benar lah kan. Kadang-kadang dia terdengar bunyi siulan tanpa kelibat tau. Dan ternampak imej lembaga bergambar dan suara-suara halus yang dah kerap kali didengar dan dilihat oleh 30 orang pekerja yang bertugas dekat muzium tu. Dan ada juga kadang-kadang bunyi derapan kaki tentera Jepun yang sedang berkawat, bau minyak tanah segar dan kewujudan satu lembaga misteri dekat situ. Tapi diorang ni macam dah lali tau dengan benda-benda macam ni. Lama-lama diorang buat ignore je. Ada satu perkongsian daripada seorang pengunjung. Masa dia pergi melawat dekat muzium tu, dia ada nampak seorang tentera Jepun berlumuran darah. Dan yang menakutkan, tempat yang tentera tu berdiri adalah tempat sebenar, tempat penyiasaan satu masa dulu. Kalau korang nak tahu, National Geographic pun menyenaraikan muzium ni sebagai salah satu daripada 10 lokasi bersejarah paling seram dekat Asia. Dan pengunjung ni, dia mempunyai satu kebolehan untuk merasai kehadiran makhluk halus tu. Kisah dia macam ni, pengunjung ni dan juga suami dia dalam perjalanan nak balik ke KL melalui jambatan yang kedua. Masa dia sampai dekat jambatan tu, suami dia kata dekat sini ada muzium perang tau. Jadi pengunjung ni pun dia ajak suami dia untuk pergi dekat muzium tu sebab dia ingatkan muzium ni macam muzium yang dekat Melaka tu. Masuk je dekat situ, tiba-tiba dia rasa dia nak buang air kecil kan. Dan bila dia nak masuk je, dia ada bau semacam. Tapi dia diamkan je. Bila sampai dekat satu sempang, ada satu terowong. Memang gelap gila. Masa dia suluh tu, dia guna telefon dia je. Dan nak naik ke terowong tu, kena merangkak 7 meter. Dan kemudian kena mendaki 9 meter. Masa dia dalam terowong tu, dia dah ada dengar orang meraung tau. Dan setiap part tu ada yang dia tengok dan ada juga yang dia tak tengok. Ada satu part ni dia nampak tempat penggal kepala. Dan kat situ ada bau hamis darah. Dan ada rasa loya jugalah. Tapi ada dekat satu tempat ni, ada seseorang tengah berdiri dekat satu sudut tau. Rupa-rupanya ia adalah seorang askar Jepun yang minta tolong pengunjung ni dalam keadaan menangis. Pengunjung ni dia macam cakap dengan diri dia sendirilah, jangan layanlah sebab kawasan tu kawasan hutan kan. Dia cakap dengan suami dia yang dia nak keluar cepat daripada tempat tu sebab tempat tu memang seram gila. Dan dalam masa yang sama, dia ternampak ada satu keluarga Kelantan. Ada anak kecil dia orang tu boleh nampak makhluk halus. Dia tak nak masuk dekat situ tapi kakak dia macam ajak dia masuk kan. Ada juga satu terowong ni, kalau nak masuk dia kena buat bayaran yang lain.
Rupa-rupanya dekat terowong tu lah ada individu-individu ni dipenggal kepala dan kepala diorang ni akan dibuang kat dalam terowong tu. Menurut perkongsian seorang jaga iaitu nama dia Kamil lah, bukan nama sebenar. Muzium ni dia ada 3 tingkat tau. Jadi setiap tingkat ni ada orang jaga. Macam Kamil ni dia kan orang baru kan. Jadi dia jaga untuk tingkat atas sekali iaitu tingkat yang pertama lah. Dan itu juga pintu masuk dia. Kira dia jaga untuk tingkat entrance lah. Masuk kerja, dia start pukul 7 malam kan. Daripada pukul 7 malam sampai pukul 10 malam tu, okey lagi lah, dia tak ada kena apa-apa gangguan. Tapi start daripada selepas pukul 10 malam, ada sikit-sikit gangguan tu, dia slow-slow datang. Kamil kan dia jaga tingkat paling atas sekali kan, iaitu tingkat pertama. Dekat tingkat pertama tu, ada area patung-patung. Jadi masa dia jaga tu, dia dapat dengarkan orang bersorak. Patung-patung tu bersorak lah, lawan macam tu. Kira macam patung-patung ni diorang tengah berlawan sesama sendiri. Tapi bila dia pergi check je dekat area tu, memang sunyi sepi, tak ada apa-apa pun. Memang senyap lah. Tapi Kamil ni dia cubalah macam pujuk diri dia, macam dia katalah, oh mungkin bunyi-bunyi sorak tadi tu mungkin daripada radio kawan-kawan dia yang dekat tingkat 2 ataupun tingkat 3 kan. Jadi dia pun abaikan benda tu. Lepas tu Kamil ni dia masuk dekat satu area replika patung yang dikafankan baring dalam kubur dekat dalam peti, dan ada juga perkakas barang-barang jenazah lah dekat situ. Bila dia lalu dekat situ, dia terbau kapur barus ni kuat gila. Tapi dia malas lah nak fikir bukan-bukan sebab kat situ memang ada alatan-alatan barang-barang jenazah kan. Jadi dia abaikan juga. Tapi bila dia pergi dekat tempat lain, dekat satu ruangan menonton kan, bila dia masuk dekat dalam bilik tu, dia masih lagi terbau kapur barus tu. Memang kuat gila lah bau tu. Dan bila dia berjalan dekat tingkat 1 tu, kira seluruh dekat tingkat tu lah kan, still ada lagi bau kapur barus tu tau. Seolah-olah macam kapur barus tu ikut dia, pergi ke mana-mana aje. Tapi dia mengaku masa yang dia lalu dekat yang bau kapur barus tu, dia ada tertegur tau. Dia cakap kuatnya bau kapur barus ni. So no wonder lah kan kalau benda tu ada nak ikut dia ke apa. Malam yang lain pula dia jaga dekat tingkat 2 dan gangguan tu lagi ekstrim. Masa tu macam biasalah dia ronda-ronda kan. So masa dia jalan-jalan tu, dia ada lalu dekat satu area patung yang pakai pakaian tradisional yang berada dekat dalam cermin kaca. Masa mula-mula dia lalu kat situ, okey lagi lah, dia check lah apa-apa yang perlu kan. Bila dia melintas je dekat patung-patung tu, tiba-tiba dia terdengar bunyi cermin kaca tu diketuk-ketuk. 2-3 kali jugalah dia dengar. Hati dia rasa macam dah tak sedap tau waktu tu. Lepas tu, bunyi ketukan tu ada lagi. Bila dia toleh je, tak ada apa-apa bunyi pun. Tapi si Kamil ni, dia ingat kawan-kawan dia usik dia tau. Jadi dia macam, bengang lah kan. Lepas tu dia terdengar bunyi orang main muzik gamelan. Memang best lah bunyi dia. Kat situ memang ada barang-barang gamelan pun. Tapi bila dia sampai je dekat area yang gamelan tu, keadaan tu macam biasa je. Sunyi sepi. Tak ada pun orang main apa-apa dekat situ. Sedangkan sebelum dia pergi ke situ, memang bunyi gamelan tu kuat tau. Seolah-olah macam ada 2-3 orang yang main muzik gamelan tu. Kemudian dia lalu dekat satu area, ada satu patung perempuan ni sedang buaikan anak di dalam buaian tau. Bila dia lalu je dekat situ, dia terdengar perempuan ni dia sedang dodoikan anak dia dengan lagu klasik. Kali ni bulu roma dia betul-betul meremang sebab dia rasa macam scary lah kan. Dah lah dia menyanyi. Lepas tu dia dengar perempuan tu cakap dengan anak dalam buaian tu. Dia kata, sayang jangan nangis ya, nanti kita ikut pakcik tu pergi jalan-jalan. Jadi si Kamil ni terus ketakutan. Lepas tu dia terus je lari daripada tempat tu. Dan si Kamil ni ingat memang itu je lah gangguan yang paling ekstrim sekali. Memang dia takkan kena lagi lah. Rupa-rupanya tak, jangkaan dia tu salah. Selepas dia rehat sekejap lah dalam 10 minit macam tu kan, penat lah berlari daripada tempat tadi tu, dia lalu pula dekat replika patung perempuan tua yang sedang memegang teko dan juga secangkir cawan lah kan. Kononnya sedang menjamu tetamu yang dalam pondok buruk tu lah. Kali pertama si Kamil ni tengok, replika patung tu dia sedang tunduk memandang teko dia. Lepas dia jalan dekat area tu, bila dia lalu je dekat replika patung perempuan tua tu, dia terdengar satu suara perempuan bercakap dekat belakang dia tau. Seolah-olah dia tengah bercakap dengan si Kamil ni. Dia cakap macam ni, jemput minum nak, marilah temankan makcik.
Apa lagi, dia pun rasa terkejut lah kan. Bila dia toleh je ke belakang, dia nampak kepala replika perempuan tua tu seakan-akan sudah tersedia naik ke atas seperti merenung si Kamil ni. Korang bayangkanlah, dia tengah, perempuan tua tu kan, dia tengah pegang teko, elok-elok dia tengok teko dia. Tiba-tiba bila si Kamil ni pandang je, rupa-rupanya replika perempuan tu tengah pandang si Kamil ni. Tapi posisi kepala dan badan dia tu masih lagi kaku. Apa lagi, dia pun lari macam tak cukup langkah. Lari, dia pergilah dekat si Syafiq, kawan dia. Bila dia sampai je dekat Syafiq, yang Syafiq masa tu dia tengah jaga dekat tingkat atas lah kan. Syafiq ni dia dah dapat agak dah, mesti si Kamil ni terkena gangguan ni. Jadi dia tanya dekat Kamil, okey ke tak okey kan. Syafiq ni dia memang sedia maklum lah, tingkat 2 tu memang seram gila daripada tingkat 1. Tak sampai beberapa minit, walkie-talkie Kamil ni berbunyi. Dia ingatkan si Tahir ni yang walkie-talkie dia. Tapi rupa-rupanya suara perempuan yang keluar. Dan dekat walkie-talkie tu terdengar suara perempuan mengilai. Syafiq kata kalau dia jaga waktu malam, memang kerap kena gangguan. Tapi disebabkan ialah nak cari makan kan, dia hadapkan je lah gangguan tu. Tahir kata malam pertama masa dia mula-mula masuk kerja kan, dia nampak Kamil ni dekat area tempat dia bekerja tau. Dia kata dia nampak Kamil ni duduk dekat sebelah replika perempuan tua yang pegang teko tu, yang dekat tingkat 2 tu. Tapi malam tu Kamil kan jaga tingkat 1. Memang dia langsung tak turun pun dekat tingkat 2. Tapi Syafiq kata tingkat 3 lagi seram, lagi ekstrim. Sebab dekat tingkat 3 ni ada banyak keris-keris lama yang ada dekat situ yang dipamerkan lah kan. Dekat keris-keris tu mostly ada kadam-kadam dia. Aku pun ada perkongsian juga tau dekat muzium-muzium ni. Pernah lah ada satu ketika tu aku dengan mak aku pergi dekat satu muzium. Jadi masa pergi dekat muzium tu, kita orang pun jalan-jalan lah dekat area dalam muzium tu kan. Bila jalan-jalan tu ada satu tempat tu dia ada tangga tau. Dan tangga ni memang kalau kita naik atas, kita pergi tempat lain pula lah. Masa tu aku dengan mak aku ni, aku kat depan lah kan, aku dah naik tangga tu. Jadi mak aku ni dekat belakang tangga lah nak naik. Masa dia nak naik tu, tiba-tiba aku dengar macam mak aku kata aduh macam tu tau. Jadi aku pun toleh lah. Bila aku toleh, rupa-rupanya mak aku ni kaki dia dah separuh terjatuh dekat tangga tu. Lepas tu aku pun apa lagi, teruslah mencecek turun kan nak tolong mak aku kan. Aku pun katalah, ibu okey ke? Lepas tu bila aku angkat mak aku apa semua, duduklah dekat satu bangku dekat tepi tangga tu kan. Jadi bila duduk dekat situ, aku pun tanyalah, macam pelik lah, kenapa tiba-tiba mak aku boleh nak terjatuh pula kan. Lepas tu mak aku kata dekat situ masa tu memang tak ada orang tau. Memang kita orang pergi waktu tu hari biasa, bukan hujung minggu, bukan waktu-waktu peak hour ramai-ramai orang, tak tau. Memang dekat situ ada berapa orang je, dalam 3-4 orang je dekat sekitar situ. Tapi memang masa mak aku naik tangga tu memang tak ada orang. Dekat belakang dia tu memang tak ada orang tau. Yang peliknya masa tu, macam ada orang tarik kaki mak aku. Korang bayangkanlah kan, masa tu korang tengah berdiri nak naik tangga, tiba-tiba ada orang tarik kaki korang daripada belakang. So memang nak terjatuh lah kan. Tapi masa tu bila aku toleh ke belakang, masa yang mak aku dah separuh terjatuh tu kan, bila aku toleh ke belakang memang tak ada orang pun belakang dia. Memang tak ada siapa-siapa pun. Nak katanya kalau orang tu sempat nak lari ke apa, kita mesti nampak bayang kelibat ke apa ke tengah nak berlari ke apa kan. Tapi memang tak ada orang pun. Jadinya benda tu kekal misteri. Tapi memanglah kalau dalam muzium benda-benda macam ni kan, bila patung tu memang betul-betul menyerupai seseorang ke, memang dia cukup sifat kaki tangan apa semua, memang ada. Jadi kadang-kadang adalah benda-benda tu duduk dekat dalam patung tu kan. Jadi kalau benda-benda macam gini, bila dalam muzium ni, benda ni tak mustahil lah untuk berlaku. So pengalaman macam tu bagi akulah memang seram lah. Lagi-lagi orang yang terkena, lagi-lagi mak akulah yang terkena kan. Jadi korang ada tak pengalaman seram dekat muzium? Korang boleh share dengan aku, korang boleh komen dekat bawah. Dan terima kasih untuk yang dengar cerita aku sampai ke penghujungnya. Terima kasih juga sebab support aku sampai hari ni. Selalu dengar cerita-cerita aku. Kalau korang suka dengan video aku, korang boleh subscribe, boleh like, boleh komen, boleh follow TikTok aku. Nama sama je dengan YouTube. Boleh follow juga Instagram aku. Jumpa korang untuk cerita akan datang. Bye korang.